Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk kita sambung lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Usulut Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini akan meningkatkan keyakinan kita kepada agama ini, khususnya kepada Allah, dan juga ketaatan kita pada Rasulullah. Maka dengan asbab itulah Allah mengizinkan kita untuk dimasukkan ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, sambung muka surat yang ke-13 di Tak Jawi, kat bahagian tengah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan beberapa hukum wad'iyah yang 5 perkara, iaitu sebab dan syarat dan manik dan sah dan batal. Baik, yang tu dulu. Jadi ini kita nak sambung berkenaan dengan penerangan Syekh kepada kita tentang apa dia itu ilmu fiqh. Sebelum ni dia dah terang kat kita apa dia itu ilmu tauhid. Kemudian yang sekarang ni dia nak cerita pada kita tentang apa dia itu ilmu fiqh. Secara mudah fahamnya bagi kita orang awam, kita pegang ilmu fiqh tu ilmu ibadat. Itu pun memadai dah. Adapun sebenarnya lebih khusus lagi, lebih panjang lagi ceritanya.
Tapi untuk memudahkan supaya tak berat kepala kita lah bagi orang awam. Jadi kita pegang ilmu fiqh ni, ilmu cerita tentang ibadat. Apa dia ibadat? Ibadat ni maknanya kelakuan-kelakuan yang kita buat, yang nampaknya jelas kita buat ni untuk Allah, kepada Allah. Contohnya semayang, puasa, tahlil apalah tadilah, doa, baca Quran, umrah, haji dan sebagainya itu. Jadi semuanya itu termasuk di dalam ilmu fiqh. Jadi bila perkara-perkara ibadat ni disebut, maka mestilah perkara ibadat itu dibuat bertepatan dengan apa yang dikehendaki Allah. Bukanlah satu bentuk maknanya bebas. Allah kata aqimus solah, dirikanlah kamu semayang. Lepas tu ikut sukalah mu nak semayang macam mana, tak apa. Nak buat maghrib 8 rakaat boleh, nak buat 1 rakaat boleh gitu. Tak, maka di sana diletakkan hukum. Hukum tu panggil, bahasa kita sebut peraturan. Jadi adalah peraturan-peraturan, apa boleh, apa tak boleh, macam mana kalau buat macam ni boleh tak, batal ke tidak dan sebagainya. Yang tu yang termasuk dalam perbincangan ilmu fiqh. Jadi tak dapat tidak, bila kita nak melaksanakan amal kepada Allah, jadi tak bolehlah amal itu ikut suka kita. Maka kenalah amal itu ikut apa yang telah ditetapkan Allah daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ikut tu kena belajar. Jadi kena tahulah apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau buat macam ni boleh tak? Kalau buat macam ni boleh tak? Nah, kalau kata boleh, buat. Kata tak boleh buat. Jangan buat. Kalau dia buat juga, maka walaupun pada zahir nampak baik, tapi hakikat jadi jahat, jadi berdosa. Dia begini. Kita tak boleh hukumkan diri kita ni sama macam yang bukan Islam ataupun orang kafir lah. Kadang-kadang pada pandangan umum, pandangan orang biasa, termasuk yang kafir pun, kadang-kadang benda tu nampak baik pada sisi manusia biasa, nampak macam baik zahir dia. Tapi pada sisi agama, dipanggil, kita sebut dengan syarak. Syarak tu maknanya agama lah. Syarak tu, bila orang kata kena ikut syarak tu apa dia? Syarak tu maknanya Quran hadis. Jadi di sisi syarak, kadang-kadang walaupun nampak baik di sisi manusia biasa, tapi sisi syarak tak baik, haram, dosa dan sebagainya. Contoh, bersukan baik, berjoging baik, main badminton, futsal, semua baik. Baik pada sisi pandangan manusia biasa. Sebab apa? Sebab kesihatan tubuh, boleh pecah peluh dan sebagainya. Nah, bukan Islam melarang sukan, tetapi Islam memberi panduan. Yang salah di sini main bola kan seluar pendek, tu salah. Bukan pasal main bola, seluar pendek tu yang salah, aurat tu yang salah. Nah, jadi maknanya Islam datang untuk betulkan peraturan. Maka bukan semua yang kita pandang pada sisi akal nampak tak ada masalah, nak kita terus pegang, itu bukan satu benda yang salah. Ada orang cakap, lah nak marah-marah kami apa pasal pula? Kami bukan kacau orang, kami cuma pakai seluar pendek je. Ada tak cakap macam ni? Kita pun setengah orang kita pun pergi sokong pula. Betul juga, dia bukan pecah rumah orang kan, dia bukan rogol anak orang, dia cuma pakai seluar pendek je. Kita tak nampak berat seluar pendek tu. Nah, apa pasal nak marah saya? Saya cuma tak semayang je. Saya bukan pukul orang, saya bukan curi duit orang, saya tak kacau orang saya cuma tak semayang. Betul tak? Nah, orang kita kata apa? Orang kita kata tak apalah, tak usahlah, biar pi kat dia lah, dia cuma tak semayang je, bukan besar sangat salah. Manusia, orang yang tak semayang, orang itulah paling awal sekali dibakar dalam neraka jahanam. Kalau paling awal dibakar dalam neraka jahanam, maknanya ni paling jahat ke sikit jahat? Kena faham yang tu dulu. Orang tak semayang, walaupun dia tak pukul orang, dia tak terajang orang, dia tak curi dia orang, dengan tak semayang itulah, maka dialah manusia paling jahat di atas muka bumi. Kena pegang gitu. Kita, sebab tu kita kena faham, bila kita berpegang kepada ajaran Islam, IC kita Islam, agama kita Islam,
maka tak dapat tidak, kita kena ikut syarak. Jangan ikut pandangan umum, jangan ikut pandangan sains, melainkan pandangan sains bertepatan dengan pandangan syarak, selari dengan pandangan syarak. Jangan ikut pandangan yang lain daripada Islam. Islam dahulu diutamakan. Jadi yang dikatakan syarak ikut pada pandangan Islam, pandangan agama. Agama kata apa? Boleh tak boleh? Yang ni sah ke tak sah? Batal ke tak batal? Pakai yang itulah. Walaupun pada pandangan syarak tu nampak baik, tapi pada pandangan umum manusia nampak jahat. Ada gak berlaku kadang-kadang gitu. Pandangan orang awam biasa, manusia biasa nampak tak elok benda ni. Tapi pada pandangan sisi syarak, pandangan agama, nampak itulah yang paling terbaik. Apa dia? Hudud. Betul tak? Pandangan manusia biasa akan kata, apa ni main potong-potong tangan ni, zalim ni, potong kerak-kerak tangan orang pula ni. Pandangan sisi manusia biasa nampak macam benda tu tak elok. Tapi di sisi Allah, Allah kata tilka hududullah, ini hukum aku. Nah, Allah yang kata inilah hukum yang paling terbaik sekali yang aku suruh. Tiba-tiba kita menidakkannya tu. Jadi dari situlah menempatkan orang itu selayaknya berada di tempat kafir. Bukan kita kata dia kafir, tapi dia menjerumus kepada kafir. Hati-hati, jaga-jaga. Jadi kita sebagai umat Islam jangan ikut orang lain, tapi kita ikut Islam. Maknanya walaupun pada pandangan umum nampak tak elok, tapi Islam kata elok, ikut. Pada pandangan umum kata elok, Islam kata tak elok, ikut Islam. Sebab kita orang Islam. Kalau kita tak nak ikut Islam, tak jadi Islam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia datang daripada kaum tersebut. Mafhum hadis, maknanya hadis tu Nabi nak khabar bahawa kalau kamu ikut Yahudi, kamu orang Yahudi. Kalau kamu ikut Nasrani, kamu orang Nasrani. Tapi kalau kamu nak jadi orang Islam, kamu kena ikut Islam. Ikut Islam mana dia? Dua. Taraktu fikum amraini, kata Nabi. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, iaitu Quran dan juga hadis. Tak cukup dengan tu, kadang-kadang Quran kita tak berapa nak faham, hadis kita tak berapa nak faham, maka Allah bawa datang pula, Allah lahirkan dari kalangan mereka, dari kalangan kita semua, golongan yang disebut sebagai alim ulama, yang mahir dalam bidang Quran, yang mahir dalam bidang hadis, untuk mencerap ayat-ayat Quran dan hadis untuk dibahaskan kepada kita supaya kita mudah faham pada ayat tersebut. Itulah namanya ilmu fiqh. Jadi tujuan mengaji fiqh biar nampak untuk membetulkan segala urusan kita. Jangan nampak fiqh hanya soal ibadat sembahyang sahaja. Oh, ini sembahyang fiqh, kan? Oh, puasa fiqh. Tak. Fiqh ni dia ada pecah 4 bab yang paling besar. Paling besar sekali 4 bab paling besar. Ada lain-lain tu kecil-kecil, tapi yang paling base dia, major dia 4 paling besar. Iaitu yang pertama, fiqh akan bicara tentang soal ibadat. Nama dia fiqh ibadah, nama dia. Jadi fiqh ibadah. Ibadah ni maknanya dia nak terang cerita tentang semayang, ambil wuduk macam mana, apa semua, puasa dan sebagainya. Tu dipanggil fiqh ibadah. Yang kedua paling besar disebut sebagai fiqh muamalah. Muamalah ni maknanya jual beli, urusan jual beli kita. Itu ada dalam fiqh. Bukan pakat kok suka nak jual beli macam mana. Dia ada hukum. Yang ni boleh jual tak boleh jual, yang ni boleh beli tak boleh beli. Nah, kalau buat urusan jual beli macam mana kira, sewa macam mana. Semua agama ada ajar. Bukan main kok hentam saja. Yang ketiga namanya fiqh munakahah. Munakahah tu maknanya nikah kahwin. Sana pun ada hukum, ada peraturan, apa boleh, apa tak boleh. Tapi mutaakhirin ini bila tak mengaji ilmu agama, dia langgar habis fiqh munakahat ni. Kan? Pengantin perempuan boleh duduk sebelah pengantin lelaki sedangkan belum sah lagi akad tu. Tok Kadi duduk depan ni, pengantin duduk kat sini, pengantin perempuan duduk sebelah dia. Duduk apa duduk sebelah tu? Belum sah lagi. Mana boleh duduk sebelah-sebelah? Dalam masjid pula tu. Dan pihak AJK masjid tak peduli, biar buat pi, tanggung. Pakap dosa habis semua. Adab dalam masjid tak ada. Kena jaga. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Mana boleh duduk belakang dululah.
Sagi saksi kata sah, tak apalah, clear lah. Barulah boleh nak sentuh tangan ke, nak pegang ke, baru sah waktu tu. Boleh jadi, tak jadi lagi. Dah duduk sebelah. Nak tiba-tiba pengantin perempuan tengok, lah Tok Kadir handsome lagi. nak tak jadi nikah nak. Tu. Jadi jangan buat pandai-pandai. Walimatul urus, kenduri kahwin ada kira-kira hukum dia. Kan? Ada kira-kira. Sehingga kan ulama sufi menyebut, sekiranya kamu dijemput untuk hadir kenduri, maka kalau kamu tak ada apa-apa masalah, hukumnya wajib kamu hadir. Tetapi jika majlis itu majlis maksiat, haram kamu pergi. Tak boleh pergi. Macam mana majlis maksiat? Ada karaoke, campur lelaki perempuan menyanyi, siap joget atas pentah. Ada. Macam mana kira? Kadang-kadang yang pergi tu untuk lebay juga, kan serban kopiah jubah pergi. Kadang orang menyanyi karaoke melalak sampai azan Zuhur dia buat tak belik, lagi dia kuat speaker. Kan? Jadi ada kira-kira dia. Sebab Islam adalah agama yang cantik, bukan agama hentam menghentam. Pakat kok sukalah nak buat macam mana pun, lantak pilah, dah, bukan begitu. Islam agama yang rapi, yang tersusun, ada kaedah, ada adab-adabnya, ada peraturannya. Nak belajar semua tu kena mengajilah. Ilmu fiqh dipanggil fiqh munakahat. Walaupun kita tak adalah nak menikah pun lagi, tapi sunat kita belajar fiqh munakahat supaya reti tentang soal nikah kahwin dan sebagainya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, fiqh yang paling besar, iaitu fiqh jinayah. Jinayah ni bahasa kita Melayu ni, bahasa polis ni panggil jenayah lah, kes jenayah. Tapi jenayah tu sebenarnya ambil bahasa Arab jinayah. Jinayah tu maknanya undang-undang. Maknanya fiqh undang-undang, kefahaman undang-undang. Ada hukum-hukum dia, ada hukum hudud, kisos dan sebagainya, ada kira-kira dia. Kalau hukum bunuh dia kisos, balah bunuh. Yang boleh maaf kalau tak nak bunuh hanya waris keluarga. Tapi tengok undang-undang negara kita, siapa boleh maaf? Sultan Agung, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan sebagainya. Tak ada kena-mengena. Yang boleh maaf ialah waris keluarga saja. Kan? Biar pangkat besar mana pun, waris keluarga saja boleh maaf. Nabi dah jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada keberkatan agama. Sebab tu Allah turunkan wabak, semua sekali kena. Kan? Sebab apa? Sebab kita ambil Islam separuh-separuh. Bahagian sembahyang ikut Islam. Bahagian jual beli jauh pula daripada Islam, terlibat dengan riba. Bahagian nikah kahwin lagi merapu, buat yang bukan-bukan. Bahagian jinayat lagi jauh terus undang-undang. Itu dia jawab pula. Bukan kami yang buat undang-undang tu Ustaz, tu pemimpin. Tahu dah tu takkan dia naik sendiri. Siapa pilih? Maka jadi siapa pilih itulah jadi hukum wajib mengundi. Wajib sebab apa? Sebab wajib pilih pemimpin yang adil, yang akan ikut hukum hakam agama. Kalau kita lantik pemimpin yang tak ikut hukum hakam agama, maka kita akan disoal. Lainlah kalau di luar pengetahuan kita. Saya tak tahu, tengok dia pakai jubah serban, ingat kalau dia jadi YB, dia akan tegakkan hukum Allah, saya pun pilih dia. Lalah jadi YB, jubah pun hilang, serban pun hilang. Mana nak tahu? Itu dimaaf. Sebab kita bukan boleh baca hati orang. Tapi kalau kamu tahu dah, pengalaman bertahun-tahun dah, kamu kenal perangai dia macam mana, dan kamu pilih juga, dan macam mana kira. Tu. Jadi itulah maknanya hukum fiqh yang paling besar, 4 bab tadi tu. Maka yang selebihnya tu dia termasuk di dalam bab fiqh juga, cuma bukan satu bab yang orang cakap apa, dipegang sebagai tunggak yang paling besar. Ada banyak lagi lah kan, antaranya fiqh alawiyat, macam-macam fiqh lagi lah. Tapi yang itulah yang paling besar sekali. Kemudian kita nak baca dalam kitab kita ni, bila kita faham dah serba sedikit tentang apa itu fiqh, apa itu fiqh, maka dia kata, dan beberapa hukum wada'iyah. Okey, jadi daripada hukum fiqh ni, daripada masalah fiqh,
tadilah semua tadi, bab ibadatnya, bab muamalatnya, bab munakahatnya, bab jinayatnya. Maka dalam keempat-empat bab ni, di dalamnya itu ada hukum-hukum, dipanggil hukum taklifi. Taklif ni asal perkataan kallafa. Kallafa maknanya beban. Taklif yang kena beban, yang dibebankan. Apa dia yang dibebankan? 5. Yang ini wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kalau wajib maknanya dia dibebankan wajib. Kalau sunat dia dibebankan sunat. Haruslah, makruh dan haram-haram. Jadi kena clear betul-betul kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Hukum taklifi 5 sahaja, bukan 4, bukan 6, kurang pun bukan, lebih pun bukan. 5 sahaja. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Bid'ah bukan hukum. Ni datang baru ni. Nah, bila kita buat tahlil dia kata hukum dia bid'ah ni. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah bukan hukum. Hukum 5 je. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Mana ada yang ke-6 bid'ah? Tak ada. Bid'ah tu perbuatan. Okey, baik. Kalau dia nak hukumkan tahlil tu bid'ah, kalau dia nak katakan tahlil tu adalah satu perbuatan bid'ah, kita tanya dia dari segi hukum taklif, tahlil tu duduk tang mana? Wajib atau sunat atau harus atau makruh atau haram? Orang awam biasa pun boleh jawab. Tak payah ngaji pondok pun boleh jawab. Kita nak jawab apa? Okey, kita kata satu pendapat daripada Imam Hanafi. Nah, itu kata harus. Kalau harus, makna apa makna harus? Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Yang kamu pergi sekat orang buat tu kenapa? Lainlah kalau benda tu haram. Tahlil haram. Baru tak boleh buat. Dah celah mana pula tahlil haram? Tu kita kena clear bab tu. Kena faham betul-betul bab tu. Supaya kalau ada orang jenis macam ni cakap ni bid'ah, jawab balik kat dia gitu. Nah, bid'ah aku tak tahulah, tapi aku nak tanya apa hukum ni? Kalau buat macam ni apa hukum? Dia kata lepas sembahyang Nabi tak ada salam-salam orang ni. Ambil mana ni? Okey, tak apalah. Aku mungkin tak alim bab sirah, tapi aku nak tanya salam orang ni apa hukum dia? Wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke, haram? Tadi macam kita jawab tadilah, paling lekeh kalau kita tak erti pun, kita kata harus. Dan kalau harus apa salah salam orang? Lain lah masa PKP ni, yang sebelum PKP. Kan kena tangkap lah. Sebelum PKP nak ceritanya. Sebab ada orang kata lepas habis sembahyang tak boleh salam. Mula dah. Ambil mana tak tahu ni kata. Jadi saya ajar ni nak bagi cerdik. Tak pandai tak apa, tapi cerdik. Tak pandai baca kitab tak apa. Kan? Tak pandai nak syarah tak apa, tapi biar cerdik. Kita bagi poin ringkas mudah aja. Tengok apa hukum dia. Kalau hukumnya wajib, kita kena buat. Tak boleh tak buat. Ma yusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tariku. Buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Itu wajib. Jadi kalau kita jawab ni wajib, makna kata tak boleh tinggal. Macam mana sembahyang fardu wajib, tak boleh tinggal. Barang kalau kita kata ini sunat ni ustaz. Kalau sunat maknanya buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Tak apalah. Jadi siapa nak buat silakan, tak nak buat dia tak dapat apa-apa lah. Tu je. Ataupun kata ni saya tak tahulah, saya rasa harus. Okey, kalau harus maknanya buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tak ada masalah. Makna kalau buat pun tak salah, tak buat pun tak salah. Jadi tak payah gaduh. Kalau orang buat kita tak payah gaduh, orang tak buat pun kita tak payah gaduh. Belapang dada lah. Jangan sempit. Yang kita nak tegas bila perkara tu masuk dalam makruh atau haram. Tapi masih kalau dalam makruh pun buat tak dapat apa-apa, meninggalkannya boleh pahala. Pun lagi orang kata nak tegas syadid sangat pun tak boleh juga. Sebab bila dihukumkan makruh, buat dia tak jadi apa-apa. Tapi kalau meninggalkannya boleh pahala. Dan nak kita tegas betul perkara haram. Haram buat dapat dosa, nak meninggalkannya boleh pahala. Yang tu kita tegas betul. Kalau jelas benda tu haram, baru kita nak mengamuk pun tak apa. Sebab apa? Sebab haram. Jadi kalau yang tak masuk dalam tu, lapang dada lah. Kalau dia duduk hukum harus ke, sunat ke dan sebagainya. Gitu. Jadi daripada kelima-lima hukum taklifi ni, maka kita nak sambung dalam kitab kita ni, iaitu dia kata dan beberapa hukum wad'iyah. Wad'iyah ni maknanya kesinambungannya. Wad'u tu maksudnya kesertaan. Maknanya berserta apa?
Jadi daripada 5 hukum tadi ni, wajib, sunat, harus, makruh, haram, maka daripada kita ambil satu dulu, wajib contohnya. Daripada wajib ni pula dia pecah pula 5 lagi hukum wad'iyah. Wajib ada 5 hukum wad'iyah, sunat ada 5, harus pun ada 5, makruh ada 5, haram pun ada 5. Jadi 5 kali 5 apa? 25 hukum. Itu maksud dia. Itu yang Allah tanya dalam Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? Kalau orang tak mengaji, dia nampak hukum 5 je. Orang mengaji dia tak nampak 5, dia nampak 25. Sebab apa? 5 kali 5 tadi. Tu beza. Kalau lagi mengaji bukan 25 je, pecah lagi banyak pula. Tu. Lagi mengaji lagi luas, lagi luas, lagi luas. Kan? Dia gitu. Baik. Jadi apa dia hukum wad'iyah ni? Kita nak tengok. Yang 5 perkara. Iaitu yang pertama, nama dia sebab, sin baba, sebab. Yang pertama sebab. Jadi contoh kita ambil hukum taklifi yang pertama, iaitu wajib. Katakan wajib ni dia ada sebab apa jadi wajib. Kena tahu sebab. Mesti ada sebab kenapa wajib. Contoh saya nak bagi nampak contoh. Semayang isyak waktu sekarang wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke, haram? Semayang isyak waktu sekarang wajib atau sunat atau harus atau makruh atau haram? Hukum dia haram. Haram semayang isyak. Memang sebab, ni sebab. Sebab belum masuk waktu isyak. Tu. Oh, pandai dah. Boleh balik lah kita. Tu saya nak bagi nampak. Tu hukum. Satu hukum kadang-kadang dia berubah. Bila jadi wajib? Bila masuk waktu isyak. Masuk waktu isyak, orang azan, masa tu isyak jadi wajib. Lain pula haram. Subuh pula haram lagi waktu tu. Bukan semayang subuh tu haram, tapi waktunya belum sampai, waktu tu haram di semayang subuh. Waktu tu bila nak jadi wajib, nanti masuk subuh. Dia gitu. Itu maksudnya sebab. Dia mesti ada sebab. Dia ada sebab. Contoh ni kata sini. Ini saya baca syarahnya dalam kitab tak ada sebut. Iaitu suatu perkara yang lazim daripada adanya. Yang lazim daripada adanya. Ada suatu perkara yang lain. Maksudnya ada dia, adalah hukum tu. Contoh, ada waktu semayang, adalah wajib semayang. Macam tu. Jadi dia bersandar pada sesuatu. Contoh macam tadi ni, isyak bersandar pada waktu isyak. Ada waktu isyak, barulah ada solat isyak. Jadi maksud dia gitu. Itu panggil sebab. Dan lazim daripada tiadanya perkara itu, tiada perkara yang lain. Kalau tak ada lah dia. Selagi mana tak ada waktu isyak, selagi itulah tak ada lagi solat isyak. Maksud dia macam tu. Sebab dia begitu. Seperti dia buat contoh sini, adanya gelincir matahari itu jadi sebab bagi wajib semayang zuhur. Orang tanya, kenapa hang semayang zuhur? Sebab apa hang semayang zuhur? Sebab gelincir matahari. Kalau matahari tak gelincir, tak boleh semayang zuhur. Sebab dia punya sebab gelincir matahari. Ni gelincir-gelincir ni bahasa kitab lama. Saya mula-mula mengaji pun pening kat gelincir kat mana pula. Dia jatuh terpleot kan benda. Nampak? Bukan maksud gitu. Masuk gelincir, dia mula-mula matahari ni tegak, dipanggil rambang. Waktu rambang ni matahari betul-betul tegak di atas objek, sehingga tak ada bayang langsung bawah ni. Tak ada bayang. Sebab matahari betul-betul tegak atas objek. Itu dipanggil waktu rambang. Waktu ni waktu haram. Tak boleh solat, tak boleh semayang, melainkan hari Jumaat. Hari Jumaat waktu rambang dibenarkan solat. Kalau Tok Khatib sudah mula khutbah, yang solat dibolehkan hanya tahiyatul masjid. Solat lain tak boleh, termasuk qada. Dan solat tahiyatul masjid pula mesti diringkas-ringkaskan. Jangan baca panjang-panjang. Kemudian jangan solat betul-betul di hadapan Tok Khatib yang sedang baca khutbah, kerana kurang adab. Tok Khatib duduk situ, dia datang dah lambat, betul-betul duduk depan. Tok Khatib rasa nak baling tongkat. Ada bahagian tepi-tepi dah mula datang lambat. Kan? Datang awal tak apalah. Tu.
Tapi kita latih diri kita masuk masjid semayang tahiyatul masjid. Kan? Itu adab. Sebab dalam hadis Nabi kata, sahabat kata Nabi tengah berkhutbah, datang satu orang pemuda, dia masuk dan dia terus duduk. Nabi berhenti khutbah, Nabi kata, wahai lelaki, bangun semula dan solat sunat. Maknanya Nabi suruh, walaupun Nabi nak ajar waktu tu, maksudnya walau dalam khutbah kamu boleh solat, tapi namanya solat tahiyatul masjid. Kerana apa? Menghormati masjid. Ini masjid ni, kalau istana negara pun kita disuruh hormat, apatah lagi masjid milik Allah, rumah Allah, kan? Dah selesai dah kan? Balik dah daripada istana negara. Baik. Apa nama? Minum sekejap. Jadi maksudnya macam tu. Jadi tergelincir matahari, maksudnya matahari tu terkeluar sedikit. Tadi dambang tadi tak ada bayang langsung, kemudian terkeluar bayang dia. Itu yang disebut dalam kitab-kitab lama sebagai gelincir matahari. Maknanya bayang dia mula keluar. Bila bayang dia mula keluar, mulalah masuk waktu zuhur. Tu. Itulah hikmah kejadian Allah cipta matahari dan bulan. Kita tanya, kenapa Allah cipta matahari? Senang nak sidai baju. Bukan bab tu. Nampak? Tapi hikmah terbesar Allah cipta matahari dan bulan untuk menunjukkan pada kita waktu-waktu semayang. Belajarlah. Waktu semayang ni bukan azan. Macam kita kuliah. Katalah kita kuliah telajak sampai kat pukul 9.30 sebagai contoh. Tapi masjid berkerah juga, nak azan juga 9.30 baru azan. Dah kawan tu tadi dah semayang dah 8.45 kan? Tiba dia ingat azan. Sudah nak semayang balik ke macam mana? Azan tu cuma menunjukkan waktu semayang, tapi bukan waktu semayang. Waktu semayang diukur dengan matahari. Walaupun malam. Malam pun ada cara dia juga. Itu nanti sampai kat bab dia lah. Panjang pula nanti cerita bab tu. Baik. Tapi nak ceritanya, itulah maksud sabab. Sebab jadi suatu, maka jadilah hukum suatu. Jadi semua hukum taklifi tadi dia ada sebab. Kalau nak kata wajib, apa sebab wajib? Nak kata sunat, apa sebab sunat? Nak kata harus, apa sebab harus? Nak kata makruh, apa sebab makruh? Nak kata haram, apa sebab haram? Tu. Saya tak nak hurai satu-satu, panjang pula. Kita ringkas-ringkas gitu je. Cuma kita nak bagi nampak, yang ni hukum. Baru supaya kita jelas, ni yang dikatakan hukum, kan? Baik. Yang kedua, nama dia syarat. Yang kedua syarat. Apa pula makna syarat? Kata Syekh, iaitu suatu perkara yang lazim daripada tiada perkara yang lain. Syarat ni maksudnya kalau satu tu tak ada, yang lain pun semua kira macam tak ada terus. Contoh macam syarat semayang. Tiba-tiba satu syarat tu tak ada, jadi terus dikira tak ada terus. Syarat semayang. Contoh syarat semayang menghadap ke arah kiblat. Tiba-tiba dia semayang tak hadap arah kiblat, maka semayang dia semua tak terpakai, walaupun khusyuk macam mana pun, walaupun rakaat baca Baqarah penuh. Tak kira Baqarah penuh ke, nak campur Ali Imran ke, tak kira. Sebab syarat tak kena. Bila syarat tak kena, habis semua. Tu maksud dia, maknanya tak ada dia, tak ada habis semua. Tu maksud dia. Dan tidak lazim daripada adanya oleh ada perkara yang lain. Tapi tak semesti ada dia semua terus ada, tak. Dia kena ada semua baru lengkap. Tapi tak ada satu, semua tak jadi. Tu makna syarat. Seperti dia kata sempurna haul, lalu setahun, itu jadi syarat bagi wajib zakat. Contoh zakat. Banyak orang tak faham zakat ni. Bila time Ramadan, dia bayar habis semua zakat. Zakat perniagaan, zakat pendapatan, semua. Bukan gitu. Yang Ramadan tu panggil zakat fitrah. Itu zakat fitrah, wajib atas setiap orang yang bukan di bawah tanggungan orang. Tapi kalau kita ada tanggungan bawah kita, kita wajib kena bayar untuk dia. Macam kita ada anak kita tak bekerja apa lagi, budak lagi sekolah, dia bawah tanggungan kita, maka kita kena bayar untuk dia.
zakat fitrah. Tapi bila dia dah tanggung diri dia sendiri, dia dah kahwin, ada anak bini, itu kita tak tanggung dah. Dia kena tanggung sendiri dia punya zakat fitrah. Ada bini kita kita kena tanggung. Sebab bini kita duduk bawah tanggungan kita. Itu zakat fitrah. Ada zakat-zakat yang lain, contoh zakat perniagaan, zakat ternakan, bukan ikut Ramadan, tapi ikut haul. Haul tu maknanya cukup setahun. Dia bela kambing sekian-sekian bilangan, kena cukup setahun. Bilangan dia tu kekal ataupun lebih. Kalau kurang tak sampai setahun, jadi kurang, tak dikira zakat. Kena faham, kena belajar lah. Kan? Tu makna zakat. Jadi dia kata syarat, contoh dia buat contoh pada syarat ni, iaitu haul, yakni cukup setahun, itu menjadi syarat bagi wajibnya zakat. Maka jika tiada haul, kalau tak cukup setahun, maksudnya situ, nescaya tidaklah wajib zakat. Zakat yang asalnya tadi hukumnya mula-mula wajib, tapi sebab tak cukup haul, wajib tu berubah, tak jadi wajib. Bila tak jadi wajib, jadi harus je lah. Maka kalau mu nak bayar juga, atas bukan nama zakat lah, atas nama infak, atas nama derma. Kan? Tu. Jadi kena faham, hukum tu dia boleh jadi begitu, boleh jadi berubah begitu. Zakat emas, contoh, kan, dia ada nisab dia, bilangan berat. Kemudian berat tu pula kena cukup haul setahun. Bila nak kira ustaz, mula setahun tu, bila nisab dah cukup, bila dah cukup dia punya kuantiti berat dia, itu dah kira hari pertama. Kemudian kamu kena kira sampai cukup setahun. Setahun tu pula bukan ikut kalender KP ni, bukan ikut kalender Januari Februari, ikut kalender Islam. Kena kira lah. Kan? Tu. Kalau kena cukup dia tu masa 5 hari bulan 10, mana kata kalau lah cukup setahun tu juga 5 bulan 10 juga tahun hadapan, itu 5 bulan 10 tu kena bayar zakat. Bukan tunggu Ramadan, bukan tunggu raya. Nah, waktu cukup zakat setahun tu. Tu dia. Tak dia kena zakat. Itu cerita ni. Tapi kata ulama, beradab dengan Tuhan, janganlah kita buat macam tu kerana nak ngelak zakat. Kalau atas memang urusan kita nak jual, jadilah emas tadi cukup nisab dah, lepas tu kita mula kira, tiba lagi sebulan nak cukup setahun, kita pergi jual emas tu, maka tak kena zakat lah emas tu. Kan? Tapi janganlah niat kerana nak lari zakat. Jangan niat nak lari, tapi niat memang sebab nak jual, sebab nak pakai PKP, duit tak ada. Boleh, tak ada masalah. Kan? Baik. Dan jika ada haul semata-mata, tidak pula jadi wajib zakat. Tapi kalau haul dia cukup, belum tentu jadi wajib zakat. Kalau haul cukup tapi nisab tak cukup, tak jadi. Nampak? Mana haul cukup macam mana? Setahun dah. Cuma tadi bilangan dia tak cukup. Bila bilangan tak cukup, tak wajib lagi. Nampak? Tu makna syarat. Boleh faham kan? Macam syarat wajib semayang, menghadap kiblat, masuk waktu. Kalau dia menghadap kiblat tapi waktu belum masuk, tak jadi wajib lagi. Ataupun masuk waktu tapi tak menghadap kiblat, pun tak kena syarat juga. Nak syarat ni mesti semua ada. Salah satu tak ada, batal semua, tak sah semua. Tapi kalau baru satu ada, belum tentu dikira syarat sudah sempurna. Dia kena semua ada baru sempurna semua tu. Tu panggil syarat. Kemudian seterusnya, yang ketiga, manik. Apa manik? Dulu saya kecil-kecil duk ingat manik tu manik kat tudung. Kata manik pun belajar juga dalam kitab agama. Bukan, manik maknanya penghalang. Penghalang. Iaitu contoh dia buat kata sini, iaitu suatu perkara yang lazim daripada adanya, tiadalah lain. Manik ni, makna manik, kalau ada dia, lain semua jadi tak ada. Maknanya dia menyekat, dia menghalang. Contoh, semayang ni wajib ke tak wajib? Semayang fardu boleh lah. Semayang fardu ni wajib, kena semayang, tak semayang berdosa. Datang manik. Apa manik? Penghalang. Apa penghalang? Haid. Bila datang haid ni menghalang wajib. Bila menghalang wajib, hukum wajib berubah menjadi haram.
Mana kalau dia semayang juga dalam keadaan dia sedang haid, hukumnya haram, berdosa besar. Sebab tu kita kata tadi, walaupun pada sisi zahir nampak baik, tapi kalau tak kena cara, tak kena syarak, malah jadi jahat lah pula. Kan semayang tu kan baik. Mana ada perbuatan yang lebih baik lagi daripada solat? Solatlah perbuatan paling baik. Tapi walaupun solat tu perbuatan paling baik, kena ikut tata caranya, adab-adabnya, syarat-syaratnya. Dia memang solat tu paling baik sekali, paling elok sekali, tapi dia buat dalam keadaan sesuatu yang menghalang semayang, yakni datang haid. Dia semayang juga, hukumnya semayang yang asalnya elok jadi tak elok, jadi hukumnya haram. Dan setengah pendapat ulama kata bukan setakat solatnya saja haram, malah wuduknya juga haram. Kalau perempuan dalam keadaan haid, haram dia mengambil wuduk dengan dia niatkan atas sebab solat. Di sini berlaku sedikit khilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang sedikit keras, dia kata tak kira lah, tetap haram ambil wuduk sebab dia tak boleh semayang. Sebab wuduk tu nak menyucikan, sedang dia tak suci, kenapa dia nak menyucikan? Maka hukum haram. Ini satu pandangan. Satu pandangan yang lain kata boleh sekiranya jadi amalan pada dia. Contoh, dia nak tidur, setiap kali nak tidur memang dah jadi kebiasaan ambil wuduk dulu sebelum tidur. Dari sini boleh, tapi niat wuduknya bukan niat wuduk macam biasa untuk semayang. Niatlah wuduknya untuk tidur saja. Aku mengambil wuduk untuk tidur. Tu amal lah kan, sebelum tidur ambil wuduk. Tapi tak payah jagalah batal tu. Dia dah ambil wuduk, tidur atas katil suami isteri. Dia kata dengan suami, abang jangan pegang, saya ada wuduk. Lah kali letak papan tengah tu. Nampak suami tak boleh peluk. Dah apa? Dah kali suami kahwin satu lagi. Apa itu Ustaz? Kalau dia peluk batal lah wuduk, biar pi batal lah. Tak payah pergi ambil pula. Ni baru nak tidur, baru nak atas katil, suami cuik pipi tu, Allah batal pula pergi ambil wuduk. Lah kali tidur dah ambil air terus. Tak apa, biar batal lah, lepas tu tidur lah terus. Kita nak ambil pahala mula-mula je. Pahala ambil wuduk sebelum tidur tu je. Lepas tu batal, biar pergi batal lah. Tu contoh itu. Kemudian lagi dia kata, dan tidak lazim daripada ni dah. Contohnya, dibuat contoh sini yang dimaknakan manik ni seperti haid. Macam tadi lah saya sebut itu. Jadi manik bagi wajib semayang. Asalnya semayang tu wajib, tapi bila datang haid dia jadi tak wajib dah, jadi haram pula semayang tu, tak boleh semayang. Maka lazim daripada ada dan maka lazim daripada ada dan haid itu tiadalah hukum wajib semayang, dan tidak lazim ada hukum wajib semayang manakala tiada haid. Kalau haid ni sudah terangkat, maka kembali hukumnya jadi wajib balik. Jadi wajib semula. Okey. Baik, kemudian yang seterusnya, yang keempat, manik, sebab dah, syarat dah, manik dah, dan yang keempat sah. Sah, apa dia sah? Iaitu barang yang bergantung dengan dia oleh lulus dan dibilang dengan dia barang yang dihukum lulus dan terbilang. Seperti contoh dikatakan semayang itu sah, maksudnya semayang itu terbilang. Terbilang maknanya terangkat, diambil kira. Itu maksudnya tu. Itu maksud sah. Dia beza sah dengan awal-awal tadi kita sebut syarat. Syarat lain, sah lain. Sah ni nak mengesahkan bahawa ibadat kita buat tu diambil kira atau tidak diambil kira. Kalau syarat tadi tak boleh start terus kan. Contohlah nak bagi mudah faham ni begini. Kalau syarat, kita nak buat kereta, syarat mesti ada minyak. Kalau tak nak jalan macam mana? Tu minyak jadi syarat. Lagi syarat, kalau minyak penuh saja tapi tayar tak ada, tayar kat tempat hilang satu pun tak boleh kau. Nampak? Nak jalan macam mana? Kona terbalik kan? Jadi tayar jadi syarat. Tu syarat. Tapi sah batal pula lesen. Walaupun minyak dah ada, tayar dah elok, lalu-lalu rock block. Sajim lah duduk situ dah. Standby keluar IC. Jadi kena saman. Saman tu maknanya tak sah lah. Bawa kereta tu tak sah. Sebab apa? Sebab tak ada lesen. Walaupun syarat tadi cukup dah. Tu maksud dia. Maknanya tak diambil kira. Maksud contoh lah, syarat tadi semayang ada dah kan,
Tapi jadi tak sah tu mungkin ada sebab-sebab yang dalam sembahyangnya tadi dia ada benda dia tak buat. Syarat ni sebelum sembahyang. Mana syarat wajib sembahyang tu sebelum sembahyang. Maknanya mesti Islam, mesti keadaan suci, menghadap kiblat, masuk waktu. Kita tengok dalam kitab fiqh dia senaraikan lah, kalau tak silap ada 8 atau 12 kalau tak ingat. Tapi adalah beberapa syarat tu. Kemudian pula bila dalam sembahyang tu pula nak tentu sah ke batal. Contoh. Tadi semua dah ada dah. Ngadap kiblat betul dah, ambil uduk betul dah, waktu sembahyang betul dah, semua dah betul dah. Dia pun angkat takbir Allahu Akbar, baca Fatihah. Pernah berlaku di sebuah masjid. Ini kita tegur bersamalah supaya jangan berlaku. Saya tak kata orang sini, cuma kita nasihat umum saja. Tengah-tengah sembahyang tu imam baca Fatihah. Kemudian tu imam terbersin lah ataupun terbatuk, ganggu ayat Fatihah dia. Contohlah Maliki Yaumiddin. Lepas tu dia sambung terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ataupun batuk Ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu dia sambung terus. Selagi dia tak rukuk tak batal. Tapi bila dia rukuk je batal terus. Sebab apa? Sebab Fatihahnya tak sah. Fatihahnya sudah tercampur batuk dengan bersin tadi. Jadi bukan salah batuk, bukan salah bersin. Tapi kalau ayat tu terganggu dengan sebab perbuatan lain, yakni batuk atau bersin, wajib ulang semula ayat tu saja, bukan daripada awal, bukan daripada bismillah balik dah, ayat tu je. Kalau Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, ulang balik Maliki Yaumiddin, ulang balik. Tapi kalau ulang pun bersin lagi Ustaz jam. Kat 5 jam situ. Maliki Yaumiddin. Tak adalah jadi gitu. Tapi orang nak tanya, suka tak tanya belik-belik. Kan? Tak selalunya tak adalah sampai teruk macam tu. Kan? Jadi nak makna kata tu kena buat. Itu yang disebut sebagai sah. Takut-takut jadi tak sah. Bila tak sah, dia pun sembahyang. Kalau dia sembahyang seorang atau jadi makmum, dia je batal. Tapi kalau dia imam, makmum pula ikut. Kalau imam batal, makmum ikut, makmum pun batal. Kalau imam batal, makmum tak ikut, makmum tak batal. Jangan risau. Imam batal tapi makmum tak ikut, maka makmum tak batal. Makmum niat mufaraqah, keluar daripada jemaah, sembahyang sendiri. Boleh selamatkan solat dia. Bukan mesti kalau imam batal semua batal, tak. Siapa yang ikut je lah, yang ikut baru batal, tak ikut tak batal. Dia gitu. Tu kena belajar lah satu-satu. Fiqh ni panjang cerita dia. Lepas tu dalam banyak-banyak kitab, kitab yang paling tebal kitab tasawuf lah. Kedua tebal fiqh. Yang tak tebal sangat biasanya tauhid. Sebab apa? Sebab perbicaraannya panjang. Tasawuf lagi panjang, fiqh kedua panjang, tauhid kurang panjang sikit. Dia gitu. Baik, jadi itu makna sah. Contoh dia buat sini, dia kata seperti dikatakan sembahyang itu sah, maksudnya sembahyang itu terbilang dikira oleh Allah, maka lekatlah kewajipan menunaikannya. Dan dikatakan akad jual beli itu sah, maksudnya jual beli itu lulus. Contoh pula dia buat contoh jual beli. Kalau jual beli itu sah, maknanya jual beli itu dikira lulus, maknanya berpindah tempat. Batulah untuk mensahihkannya, walaupun benda ni berlaku khilaf di kalangan ulama, tapi untuk keluar daripada khilaf, kita bila berjual beli, kita lafaz akad. Maksud lafaz akad macam mana? Bila kita bagi barang kat orang, saya jual, orang yang ambil pula kata saya beli, baru sah akad tu. Barang jualan jadi milik dia, duit dia jadi milik kita. Dan Ustaz, kalau tak sebut, ada juga pandangan ulama yang kata sah juga sekiranya menjadi uruf dalam masyarakat. Kebiasaannya masyarakat situ main ngangkat kening contoh. Yang ni pun mana dengan gaya tu dikira sebagai akad. Sebab tu pula berlaku lagi di zaman moden. Macam mana kita beli air tin dekat mesin? Mana ada orang nak akad? Nak kata saya beli, mesti nak cakap maka di situ pula
Ada pula perbincangan ulama lagi. Ulama kata kena tulis situ. Saya menjual gini. Walaupun tidak dengan lafaz, tapi orang tu oh dia jual, kita beli. Jadi berlaku juga akad. Itu panjang cerita dia. Satu fiqh ni panjang cerita dia. Kita ringkas-ringkaskan gitulah. Tapi nak ceritanya tadi itulah. Makna kata semua bab ada hukum. Jual beli ada hukum. Bukan main kod dan aja. Mu nak belajar cara nak untung dengan tokeh Cina boleh cara nak untung. Tapi peraturan ikut Islam. Nak belajar kaedah macam mana nak cepat kaya, macam mana nak untung banyak, terpulang. Tapi ikut syarak. Kalau syarak kata tak boleh, macam mana kaedah pun tetap tak boleh, haram. Tapi kalau syarak kata tak ada masalah, silakan nak ikut mana-mana kaedah pun tak ada masalah. Bukan masalah kapir tak kapir, masalah syarak bagi tak bagi. Tu cerita dia. Tu. Kalau kita makan masakan orang kafir, macam ni hukum. Yang masak tu orang kafir. Dia bukan masalah orang kafir tak kafir. Apa yang dia masak tu, halal ke haram? Kalau Tok Imam Masjidil Haram tapi masak babi, boleh tak makan? Tok Imam Masjidil Haram, dia goreng babi. Contohlah. Boleh tak makan babi tu? Tetap tak boleh. Tak payah kata Imam Masjidil Haram. Imam mana pun tak boleh tak? Bukan sebab dia imam, tapi sebab yang dia masak. Jadi kalau orang tu kafir tapi yang dia masak halal dan kita yakin, bukan syubhah, kita yakin oh dia memang yang ni semua barang ni elok semua, kuali pun tak campur dengan benda-benda khinzir babi ke apa, tak ada, yang ni memang cuma dia je masak. Boleh makan halal, tetapi lebih baik mencari orang Islam yang masak. Itu saja. Tapi janganlah makan kat kedai Cina pula kan. Ustaz kata boleh terpampang hidung babi kat luar tu pun boleh ya. Janganlah kan. Nak ceritanya masalah darurah. Masalah kalau kita pergi kenduri kahwin, kawan baik kita acong, contoh lama kawan, time kerja dulu rapat sungguh macam adik-beradik dah. Orang cakap tidur sebantal, berak sejamban. Baik sangat dengan dia, tiba-tiba anak dia kahwin, dia panggil kita datang, tapi dia Cina kafir. Tak pergi takut kecil hati, kita pun pergi. Nampak? Tapi kita kata ni siapa masak ni? Dia kata you jangan takutlah, yang Muslim punya saya bagi khas ni, semua masakan halalnya, tak campur punya ni, tak campur punya babi apa semua tak ada campur. Ini semua halal elok. Boleh makan. Tak ada masalah. Cuma jangan terlampau apa orang cakap sonok-sonok lah, lama-lama kat situ, takut timbul fitnah. Lagi kan orang lalu tengok, tengok nama je Tok Lebay makan ni tak kaping. Nanti jadi isu pula. Sebab kita fitnah ni kena tutup, jangan buka pintu fitnah. Walaupun kita betul kan, kena jaga kat fitnah-fitnah tu. Macam datang rumah orang perempuan dara atau janda, kita urusan masjid, ada urusan tertentu lah, bukan kita nak pergi ngorak dia ke apa. Walaupun gitu kena jaga, sebab takut jadi fitnah. Maknanya jaga jarak, duduknya jauh, sembang, jangan terlampau rapat dan sebagainya, sebab takut orang lalu tengok. Tengok kata dah dia gatai dia ni, aku nampak banyak kali dah ni. Nak jadi fitnah. Walaupun kita kata biar apilah orang nak fitnah saya, jangan macam tu kan. Kita kena tutup pintu fitnah. Tapi kalau orang fitnah juga, barulah kita kata nak buat macam mana dah orang fitnah, itu lain cerita. Tapi kita pergi sengaja buka pintu fitnah, itu salah kita. Yang kelima, yang terakhir, iaitulah batal. Tadi sah dah cerita dah, apa tu makna sah, batal lawan dia saja, sama je lah. Kalau sah lah, tak sah batal. Tu je kan. Jadi nak cerita panjang bab semayang dan sebagainya tu panjang ceritanya, tu saya serahkan kepada guru-guru agama yang lain lah, yang sampai kepada bab mereka. Sebab kita usul tauhid ni dia cerita mukadimah aje, cerita apa hukum ni, tapi bicara tentang satu-satu itu dalam kitab yang lain. Jadi kita serah pada ustaz-ustaz yang lebih alim lagi dalam masjid ni, yang berkuliah di sini, yang akan bicara tentang soal solat dan sebagainya lah, bab-bab hukum dan sebagainya, yang kita boleh sentuh sikit-sikit je lah tadi. Jadi kita berhenti setakat tu. Makna kata sah dan batal. Nanti kita akan sambung bermula tempat ambilnya ilmu ini. Pula. Ilmu ni ambil dari mana? Itu maksud dia.
Itu nanti kita sambung. Itu panjang lagi, dia ada istiqra', istihsan, istishaq. Dia panjang cerita dia tu. Sebelum kita tutup majlis ilmu kita pada malam ni, kita kongsikan sedikit lah. Kita ambil masa sikit je, iaitu soalan mana ni. Assalamualaikum salam tuan, soalan malam ni, pakai mask itulah pelitup mulut tu ketika solat boleh atau tak? Sebab ada yang cakap tak boleh. Mohon pencerahan. Soalan ni bertepatan lah dengan apa yang kita belajar malam ni. Okey lah tu, boleh aplikasikan terus. Jadi soalannya, semayang pakai pelitup mulut boleh atau tidak? Kita nak tahu dulu hukum tutup mulut dalam semayang ni ada nas ke tidak? Okey, baik. Maka hasil pencarian, mujur soalan tu tanya sebelum pergi kuliah. Tu kan kita bukan alim pun. Jadi kita cari-cari jumpa. Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sadli fi shalah. Nabi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang meleret-leretkan pakaiannya ketika solat. Maknanya pakaian dia labu-labu sampai seret lantai. Itu Nabi larang. Kemudian yang kedua Nabi larang wa ayyughattiyar rajulu fah. Dan Nabi juga larang lelaki bila semayang tutup mulut. Okey, hadis ni riwayat Imam Abu Daud. Tapi jangan terus tengok kata dah, sabar. Maka larangan ini pula kena faham. Suruhan ada dua, satu suruhan wajib, satu suruhan sunat. Begitu juga larangan. Larangan pun ada dua, satu larangan haram, satu larangan makruh. Sekarang ni dalam hadis ni sebut larang. Larang ni duduk tang mana? Duduk tang haram atau duduk tang makruh? Di sini khilaf di kalangan ulama. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Jadi ulama daripada mazhab kita Imam Syafi'i, antaranya yang bernama Imam Al-Khattabi, Imam Al-Khatib Al-Syarbini, nama dia Imam Khatib Al-Syarbini, mengatakan bahawa larangan dalam hadis ni bukan larangan haram tetapi larangan makruh. Bukan larangan haram tapi larangan makruh. Hujahnya, beberapa ulama dalam mazhab kita berpegang kalau larangan itu berserta dengan ancaman baru namanya haram. Contohnya la solata tidak sah semayang tanpa membaca Fatihatul Kitab, tanpa membaca suratul Fatihah. Jadi tak baca Fatihah tu Nabi ada sebut la solata. La solata tu maknanya tak sah solat. Jadi ada ancaman dengan tak baca Fatihah, ancamannya tak sah solat. Barulah perbuatan baca Fatihah tu wajib. Kalau tak baca hukumnya haram. Tak boleh. Haram tu maknanya tak sah solat. Tapi dalam hadis ni Nabi cuma kata aku melarang orang memakai pakaian sehingga meleret-leret dan menutup mulut. Tapi tidak ada ancaman. Lainlah Nabi kata aku melarang memakai pakaian meleret-leret dan menutup mulut. Kalau dia buat boleh masuk neraka. Contoh, kalau ada ayat sambungan itu baru hukumnya itu sepakat ulama kata haram sebab ada ancaman. Tapi bila tak ada ancaman, yang ini berlaku khilaf. Maka ulama yang berpegang tidak terlampau keras, dia kata bila tak ada ancaman, maknanya pandangan keputusan dalam hadis ni larang juga tapi larangan makruh. Larangan makruh. Lepas tu kita kena faham, kita kena bezakan galakan dan suruhan. Galakan dan suruhan. Contoh undang-undang negara kita macam sekarang ni, saya buat contoh PKP. Yang disuruh, katalah suruhan menjaga SOP, jarak-jarak, pakai pelitup mulut, itu arahan. Tapi galakan sila bawa sejadah sendiri. Suruh bawa sejadah sendiri tu bukan suruhan tapi galakan. Maknanya kalau dia bawa lebih baik, tak bawa tak apa. Berbeza dengan perintah suruh. Perintah suruh kalau dia buat tak apa, tapi kalau dia tak buat kena saman. Itu dalam masalah dunia. Tapi saya nak kiaskan ni dalam makna agama. Macam ni. Jadi bila larangan tu tidak ada ancaman, mana larangan tu sekadar berlega di dalam hukum makruh, bukan berlega dalam hukum haram. Jadi maknanya menutup mulut
ulama menetapkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i bahawa hukumnya makruh. Bila semayang kita tutup mulut, tak kira lah pakai mask ke pakai topeng ke, tak kira lah. Janji tutup mulut, maka hukumnya makruh. Kemudian pula tak selesai habis itu lagi. Nanti kata hukum taklifi wada'i tadi ni. Maka datang satu kaedah fiqh, nama dia. Kaedah fiqh ni ada kat berapa puluh dah, tapi dia ada beberapa kaedah. Dia kaedah fiqh ni dia bukan Quran, bukan hadis, tapi dia disusun oleh ulama daripada Quran dan hadis untuk memudahkan mengeluarkan hukum, dipanggil istinbat hukum. Jadi ada satu kaedah fiqh yang disebut sebagai ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurah akan darurah akan mengharuskan perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan. Asal benda tu tegahan, tak boleh, larangan, sama ada larangan haram atau larangan makruh. Tapi bila berlaku darurah, makruh dan haram ni terangkat jadi harus. Jadi asal pakai tutup mulut semayang, hukumnya makruh. Tapi bila berlaku darurah, pakai tutup mulut tu berubah hukum makruh jadi harus. Mana darurah? Contoh macam ni. Seandainya apa yang dikaji oleh para saintis dalam masalah medik ni mengatakan bahawa wabak ini boleh tersebar melalui percakapan mulut orang yang dekat, maka untuk mencegahnya ditutup mulut. Jadi kalau tutup mulut tu memang berkesan untuk cegah penyakit ni, itulah panggil darurah. Maka bila semayang dalam keadaan pakai mask, hukumnya harus. Jelas? Jadi bila hukum harus, apa makna harus? Awal tadi kuliah kita sebut. Apa makna harus? Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Jadi sukati dia. Kan? Lepas tu pula tak habis lagi. Pemerintah pula mewajibkan untuk mengawal bilangan kes COVID yang semakin meningkat. Maka diwajibkan, macam Tok Imam kita umum solat Jumaat, tuan-tuan nak OCPD apa semua dah pesan suruh pakai gini. Nah, jadi perintah wajib tu ada hukum kaedah fiqh dia pula. Dipanggil hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah mengangkat khilaf. Berlaku khilaf, nama ada hukum harus atau makruh. Maka bila pemerintah keluarkan satu keputusan atas satu-satu perkara yang mustahak, maka ketaatan pada pemerintah yang tidak melanggar hukum syarak wajib diikut. Kalau pemerintahnya adil, tak langgar hukum syarak, bukan pemerintah yang melanggar hukum syarak, maka kita kena ikut perintahnya selagi mana tak langgar syarak. Jadi asal tadi harus, kemudian berubah pula kadang-kadang boleh jadi wajib sebab taat pemerintah. Jadi begitu. Jadi tapi wajib sini bukanlah nak kata wajib mesti kena buat. Mana kata pandai-pandai kita gaklah. Kalau tempat kita memang orang kampung sini je, tak ada masalah, semua kenal ni, tak ada COVID ni. Jadi lebih-lebih kurang dah lah. Kan? Kita pun janganlah strict sangat dengan undang-undang ciptaan manusia. Dunia ni orang panggil bertasamuh. Makna bertasamuh, berlebih kurang. Yang nak keras sungguh ni undang-undang Allah. Allah kata arak tu haram, yang tu keras sungguh. Itu jangan kita berlonggar-longgar, tak ada. Zina haram, itu lawan sungguh. Nak judi haram, itu lawan sungguh. Tapi yang makhluk ataupun manusia buat ni, kita tengok pada keadaan. Macam saya pernah sebut hari tu, kalau 2-3 pagi traffic light merah, orang tak ada pun. Habis semua pakat tidur dah, JPJ, polis semua tidur dah. Kalau kita duduk congok kat situ, dah buat apa mazim masa situ, kena pula tepi kubur. Kan? Jadi jalan ajalah. Kalau tak mendatangkan mudarat. Tapi tengok dulu kanan kiri ada tak orang gitu. Tengok dulu ada tak kamera ES. Tu mudarat namanya. 300 melayang. Nampak? Jadi pandai-pandailah. Maknanya hukum manusia bukan saya suruh langgar, tapi berlebih kurang sebab manusia. Nak makhluk cipta, tapi Allah cipta tak boleh berlebih kurang. Bila hukum Allah wajib kena taat. Tak ada istilah berlebih kurang. Itu cerita dia dalam bab masalah pakai mask. Jadi tak payah gaduh-gaduh lah. Kita ni nak cari titik persamaan, jangan cari titik perbezaan. Sudah cukup-cukuplah bangsa dan agama kita bergaduh bercakaran sesama sendiri. Sehingga kan kafir-kafir seronok tengok kita orang cakap berguling-guling dengan sesama kita. Sedangkan kita serumpun, nak semoyang yang sama. Jadi kita nak jaga tanah air kita,
agama kita, bangsa kita. Jadi kita bersatulah nak cari titik persamaan. Benda yang berlaku khilaf ni berlapang dada. Bila berlaku khilaf maknanya ada pandangan kata boleh, ada pandangan kata tak boleh. Jadi siapa yang kata boleh, pegang kata boleh. Siapa kata tak boleh, pegang kata tak boleh. Berlapang dada. Nampak? Imam Malik dengan anak muridnya Imam Syafi'i pernah berselisih faham dari sudut pendapat. Imam Syafi'i kata kita kena berusaha dan berikhtiar mencari rezeki, baru Allah turunkan rezeki. Allah tak akan turun rezeki lah macam-macam tu saja tanpa kita ikhtiar. Kita kena ikhtiar dulu, baru Allah turunkan. Pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, tak. Kalau Allah nak bagi rezeki, mu usaha ke mu tak usaha ke, ikhtiar ke tak ikhtiar, Allah nak bagi saja. Kan? Berbeza pendapat. Tapi tak bergaduh. Kata Imam Syafi'i, kalau macam tu saya akan cuba buktikan pada kamu wahai guruku. Imam Syafi'i keluar daripada rumah. Dia pun pergi bekerja di satu kebun. Lepas tu ulama' ni tempat dia bukan bekerja. Ulama' ni dia belajar, kemudian nyatakan, ajarkan ilmu, sampaikan ilmu pada orang. Tapi sebab dia nak buktikan pendapat dia sanggup bekerja di sebuah kebun. Kerjanya kutip buah anggur. Dia kutip. Seharian dia bekerja. Habis seharian kerja, nak bos majikan tokek kebun ni hadiahkan dia, panggil apa? Setangkai ke apa? Senjambak. Bunga. Boleh lah. Itulah, ada mana seketul tu lah. Nak kata sebiji, satu je pula. Nak senjambak anggur tu. Mana dia bagi sebagai upah sebab dia bekerja. Bila Imam Syafi'i dapat sonok ni, dia kata aku menang dah. Aku kata dah kan, kita kena ikhtiar, baru Allah turunkan rezeki. Aku ikhtiar bekerja, baru Allah berikan rezeki anggur. Dia pun sonok pergi rumah guru dia Imam Malik. Sampai kat rumah guru dia Imam Malik, dia nak buktikan kebenaran pendapat dia. Wahai guruku yang mulia, benarlah aku, pendapatku betul. Tengok, aku berusaha, berikhtiar, bekerja, hasilnya Allah kurniakan rezeki kepada aku buah anggur. Nampak, aku dapat buah anggur. Kalau guru nak makan, silalah. Dia pelawa guru dia makan. Imam Malik pun petik buah makan. Sambil makan ketawa, lagi dipetik lagi kuat ketawa, lagi petik lagi kuat ketawa Imam Malik. Imam Syafi'i tanya, wahai guru, kenapa ketawa-ketawa? Apa yang lawaknya? Imam Malik kata, akulah yang menang, aku yang benar. Kerana pendapat aku, kalau Allah nak bagi rezeki, walau tak usaha tak ikhtiar, dapat juga. Buktinya, aku dari tadi duduk dalam rumah, tak keluar ke mana. Tiba-tiba anggur datang depan aku makan. Imam Syafi'i dengar, tergelak Imam Syafi'i. Langsung berpeluk-peluk. Walaupun berkhilaf pendapat, tapi mereka bermesra-mesraan. Tu kita nak ajar pada kita. Ulama' besar pun tak bergaduh. Kalau kita bukan ulama' dah, ahli mamak. Nampak? Jadi tak payahlah gaduh benda-benda remeh-temeh. Kita berlebih kurang cari titik persamaan. InsyaAllah barulah agama bangsa dan negara kita kuat, insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni yang dapat kita kongsikan bersama. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Billahi taufik. Macam biasalah, di belakang sana ada produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah membeli sambil menderma. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.